Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Laili dalam Cikgu Laili mengajar matematik. Okey, pelajar, ingat tak tugasan yang cikgu suruh buat hari tu? Praktiskan diri 7.2D untuk soalan nombor 1 dan nombor 3. Okey, jadi hari ni cikgu akan tunjukkan kaedah penyelesaian bagi kedua-dua soalan tu. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Dion Johan untuk tempoh 16 saat. Okey, dekat sini sampai sini 16 saat. Yang pertama, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam maksudnya dia dekat sini lah. Okey, so apa yang kita kena ingat bila graf laju masa ni, bila dia minta jarak dalam meter, bermaksud luas di bawah graf. Jadi, untuk laju yang seragam ni, dekat sinilah kawasan yang ni. Jadi, penyelesaian kita, okey, penyelesaian kita untuk yang soalan A, jarak dalam meter, semasa kereta bergerak dengan laju seragam adalah mencari luas di bawah graf yang ni. Jadi yang ni bentuk ni mudah lah kan. Jadi berapa? 12 darab dengan 16 tolak dengan 8. Okey. Darab dengan 8. So dapat 96 meter. Okey. So V, jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter per saat. Okey, 12 saat yang pertama dia dekat sini. Okey, jadi kita tengok laju purata. So laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so kita tengok dekat sini laju purata kita dia dah bagi 14. Okey, kemudian jumlah jarak kita. Jumlah jarak kita adalah luas di bawah graf. So luas di bawah graf kita ada dua bentuk dekat sini. Satu trapezium. Okey, saya namakan dia A, dan satu lagi segi 4 kat sini. Jadi so ingat dekat sini kalau nak cari luas trapezium, okey, yang ni awak dah belajar masa menengah rendah. Katakan ini A, ini B, ini C. So kita nak cari luas dia sama dengan 1/2 darab dengan A darab dengan B tambah C. Okey. So dekat sini kita nak cari A 1/2 darab dengan 8 darab dengan 12 tambah dengan V. Okey, kemudian ini A, ini B. B kita 12 tolak 8 darab dengan 12. Okey, bahagi dengan jumlah masa kita tadi adalah 12 saat. Okey, jadi kita selesaikan. Katakan 14 dengan 12 ni cikgu darabkan terus. Okey, sama dengan, okey, yang ni kita akan dapat 4. So 4. Okey, tambah yang ni 4 darab 12 dapat 48. Okey, so 14 darab 12, yang ni kita dapat 168 sama dengan, okey, sama dengan 48 tambah dengan 4V tambah dengan 48. Okey, so yang ni cikgu terus tolak lah. 168 tolak 48 tolak 48 terus dapat 4V. So ini dapat 72 sama dengan 4V. So 4V sama dengan 72. V kita dapat 18. Okey, jadi V kita di sini adalah 18 meter per saat. Okey. Okey, ini dia penyelesaiannya. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh T saat. Hitung jumlah jarak, okey, dalam meter yang dilalui semasa kadar perubahan laju terhadap masa kereta tersebut bernilai positif. So, bila nilai positif kawasan ni lah. Yang ni dengan yang ni. So, kalau kita nak dapatkan jarak, kita kena cari luas di bawah graf. Jadi, kita kena cari, katakan cikgu tanda dekat sini A, sini B. Ingat soalan sebelum ni kita kena cari dia punya luas trapezium. Okey, so kita selesaikan penyelesaian. Okey, A, okey, A tambah dengan B. So A kita adalah
1/2 darab dengan 3 darab dengan 2 tambah 6. Okey. Tambah dengan B kita adalah 1/2 darab dengan 2 darab dengan 6 tambah 10. Okey. Okey, so yang ni tekan je kalkulator, awak akan dapat 12 tambah 16. So dapat 28. Okey, ini dia punya, ni 28 meter dia punya jumlah jarak. Okey, semasa bernilai positif. Okey. So kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa dari saat ke-8 hingga saat ke-10 adalah sama dengan magnitud kadar perubahan laju pada masa selepas saat ke-10. Okey, jadi dekat sini, okey, kita tengok saat ke-8 hingga 10. Maksudnya yang ni, kawasan sini. Sama dengan dekat sini. Jadi, untuk magnitud kadar perubahan laju, okey, perubahan laju ni maksudnya dia punya pecutan lah. Jadi awak kena cari pecutan di sini sama dengan pecutan dekat sini. Okey, jadi dekat sini kalau pecutan, ingat kita punya formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So yang ni kita ada titik 10, 10. Yang dekat sini kita ada titik 8, 6. Okey, jadi 10 tolak dengan 6 per dengan 10 tolak 8 sama dengan negatif. Okey, kenapa negatif? Sebab yang ni pecutan dia negatif. So yang ni tadi 10, 10. Yang ni kita punya titik T kosong. Jadi 10 tolak kosong, 10 tolak T. Okey, jadi yang ni kita dapat 4/2 sama dengan 2 sama dengan 10 per, negatif 10 tolak T. Jadi 2 darab, okey, sekejap. Okey, 2 darab 10 tolak T sama dengan negatif 10. So 20 tolak 2T sama dengan negatif 10. Negatif 2T sama dengan negatif 10 tolak 20. Negatif 2T sama dengan negatif 30. So, T kita akan dapat 15 saat. Okey, cikgu harap dengan penyelesaian cikgu buat ni, semua pelajar boleh faham dan jawab dengan kaedah penyelesaian yang betul. Okey, sekiranya ada masalah boleh PM cikgu ataupun tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa join Telegram Cikgu Laidi. Okey, bye.